rakyat dinasihatkan duduk rumah jika tiada keperluan sepanjang PKP. Cuba nasib rentas negeri tunjuk surat kebenaran lama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Selasa 11 Mei 2021 bersama saya Fahazim dan rakan juru bahasa isyarat Khairun Nisa Ko Abdullah. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baik saudara, seperti biasa lintas langsung negeri kami mulakan dengan Sarawak bersama Bumawin membawakan mengenai perkembangan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mulakan operasinya semalam. Sabah pula mengenai memperketatkan SOP seluruh negeri itu. Perinciannya bersama Muhammad Syahrizam Awang. Akhir sekali, Azlina Kamarudin dan dari Negeri Sembilan dengan paparan utamanya mengenai kemaskini pembayaran zakat fitrah. Terus setia bersama kami di Berita Wilayah. Saudara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah hari ini menasihati rakyat agar berada di rumah dan tidak keluar jika tiada keperluan mendesak. Ia bagi membantu petugas barisan hadapan mengekang rantaian jangkitan COVID-19 di negara ini dengan lebih berkesan. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, Seri Paduka Baginda turut mengulangi titah nasihat baginda supaya rakyat mengutamakan keselamatan dan kesihatan dengan sentiasa berdisiplin mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Titah nasihat Al-Sultan Abdullah itu adalah bagi mengelakkan negara ini di badai tsunami COVID-19 seperti yang dialami oleh beberapa negara di Asia Selatan dan Eropah. Al-Sultan Abdullah turut mengingatkan rakyat bahawa mereka dilarang sama sekali melakukan pergerakan rentas negeri dan daerah mengikut keputusan MKN dan Kementerian Kesihatan yang mana perkara itu selaras dengan prinsip menjaga kemaslahatan ummah dan hifzu an-nafs. Tidak tahu perlunya ditukar surat rentas sempadan. Itu antara alasan pengguna jalan raya yang mencuba nasib merentas daerah dengan menunjukkan surat kebenaran lama kepada pihak berkuasa. Malah terdapat pengguna jalan raya menggunakan surat kebenaran rentas daerah ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, sedangkan Kelantan sudah bertukar ke status kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 16 April lalu. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Tumpat, Deputi Superintendent Muhammad Razi Rusli, pelbagai alasan diberi tentang surat kebenaran termasuk terlupa. Jadi kebanyakan mereka ini tidak mendapatkan surat kebenaran baru apabila PKPB ditukarkan kepada PKP. Jadi atas alasan itu kita minta mereka untuk berpatah balik dan mendapatkan surat kebenaran yang barulah daripada balai-balai polis yang berdekatan. Beliau ditemui di Sekatan Jalan Raya SJR Pasir Pekan. Terdahulu, beliau mewakili Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat menerima sumbangan 6,000 keping pelitup muka dan 60 botol kurma daripada Persatuan Hai Yang Kelantan. Baik saudara, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Azirah Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada paparan carta angin paras permukaan. Diperhatikan rantau negara kini menerima tiupan angin dari arah timuran
dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di mana-mana kawasan perairan negara. Selain itu, terdapat kawasan penumpuan angin terutamanya di sekitar negeri utara Semenanjung, negeri Johor dan juga di negeri Sabah. Keadaan penumpuan angin ini adalah amat sesuai untuk pembentukan awan yang menghasilkan hujan dari bukit petir di kawasan yang berkenaan. Untuk melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej kamera radar. Di Semenanjung Malaysia, hujan dari bukit petir di beberapa tempat kini berlaku di negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Manakala negeri Pahang pula kini sedang mengalami hujan dari bukit petir di 1-2 tempat. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati berikutan hujan dari bukit petir ini boleh menyebabkan keadaan angin kencang dan jarak ketampakan berkurangan sehingga ke 6 km. Di negeri Sabah, hujan dari bukit petir yang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan sejak awal tengah hari tadi kini telah pun mula beransur pulih, manakala hujan dari bukit petir yang tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Baik, untuk perkembangan negeri kami mulakan dengan negeri Sarawak. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kapit mula beroperasi sepenuhnya pukul 2.30 petang semalam. Untuk laporan penuh, kita langsung bersama Bu Mawin. Silakan. Baik, Ifah, terima kasih. Salam hormat dan salam sejahtera. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kapit telah mulai beroperasi sepenuhnya pukul 2.30 petang semalam. Menurut Divisyen Pertama Infanteri, dalam satu kenyataan memaklumkan, pesakit pertama dibawa dari Hospital Kapit ke Hospital Medan ATM Kapit bagi mendapatkan rawatan susulan pasca pembedahan. Seramai 3 pegawai perubatan ATM bersama 35 anggota bertugas di Hospital Medan ATM dan turut dibantu 4 orang staf perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia dari Hospital Daerah Kapit. Menurut kenyataan tersebut, Hospital Medan ATM ini berfungsi sebagai tempat rawatan bagi pesakit bukan kes COVID-19. Ia mampu menempatkan sebanyak 40 katil dan pesakit pada satu-satu masa dan kapasiti tersebut boleh ditambah sekiranya diperlukan dari semasa ke semasa. Pengoperasian Hospital Medan ATM Kapit dijangka akan beroperasi selama 3 bulan tertakluk kepada keadaan dan keperluan semasa. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya mematahkan cubaan menyeludup masuk lebih 46,000 kilogram mercun dan bunga api menerusi Op Letup pada 1 Mei lepas. Pengarah JKDM Sarawak Herman Shah Abdullah berkata ia merupakan tangkapan mercun dan bunga api terbesar di Sarawak setakat tahun ini. Jelasnya, dalam operasi itu, anggota bahagian penguatkuasaan JKDM telah menahan 2 buah kontena di Jalan Batu Tujuh menuju ke Jalan Haji Baki Batu Kitang semasa rondaan sekitar 5.30 petang. Jadi pemeriksaan rapi ke atas kontena tersebut telah menemui mercun dan bunga api pelbagai jenama
yang dianggarkan seberat 46,783.10 kilo ataupun 46.7 tan ya, dengan nilai anggaran berjumlah RM754,152.12 serta duti dan cukai yang terlibat dianggarkan berjumlah RM386,198.88. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Herman mendedahkan barangan berkenaan dipercayai diimport dari China dan diangkut dalam 2 kontena menggunakan 2 buah lori trailer di Shaki dari Bintulu. Barangan yang dirancang tiba di Kuching pada lewat malam itu mempunyai permit import yang sah, namun pengimport telah membuat pengikraran yang tidak benar, iaitu kuantiti yang diikrar adalah tidak sama dengan kuantiti yang diimport bagi tujuan menipu pembayaran cukai. 3 lelaki tempatan berumur 44 dan 60 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 135-1 Akta yang sama, iaitu mengelak atau percubaan mengelak pembayaran cukai secara fraud. Dalam pada itu, Herman memaklumkan untuk 5 bulan pertama tahun ini, JKDM Sarawak telah merampas lebih 60,000 kilogram mercun dan bunga api menerusi 15 kes. Ini melibatkan anggaran nilai melebihi RM795,000 dengan anggaran cukai melebihi RM513,000. Projek bina baharu titi kayu belian rumah Anthony Bau Rantau Tapang Mujuk Julau yang menelan kos RM50,000 telah siap sepenuhnya. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, projek tersebut dibina menerusi peruntukan di bawah Projek Transformasi Luar Bandar RTP Dun Meluan tahun 2020. Bercakap kepada pemberita RTM ketika dihubungi, Roland Duat berkata, projek yang dilaksanakan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Anthony Bau secara gotong royong itu siap 2 bulan awal daripada jadual asal. Sementara itu, beliau memberitahu pihaknya sedang memantau projek skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES di rumah panjang tersebut yang telah digunakan mulai bulan Disember tahun lepas. Rumah Anthony Bau merupakan salah satu daripada 25 buah rumah panjang di daerah Julau yang telah dibekalkan dengan SARES. Dalam pada itu, perkhidmatan Wi-Fi menggunakan VSAT yang telah dipasang oleh Sarawak Multimedia Authority SMA pada pertengahan bulan Mac lalu di rumah panjang itu turut memberi manfaat kepada penduduk di sekitarnya. Sebanyak 4.6 juta batang pokok pelbagai jenis berjaya ditanam di seluruh Sarawak setakat ini menerusi kempen penghijauan Malaysia yang dilancarkan pada Januari lepas. Pengarah Perhutanan Sarawak, Dato' Hamdan Mohamad berkata, kempen yang menyasarkan penanaman 100 juta pokok di seluruh negara menjelang 2025 itu menyaksikan Sarawak memberi komitmen menanam 35 juta pokok dalam tempoh tersebut. Dato' Hamdan berkata kempen penanaman pokok juga bukanlah satu perkara baharu buat negeri itu yang sebelum ini sememangnya telah memulakan perkara sama sejak tahun 2019 lagi. Namun katanya skop dan skala kempen penghijauan Malaysia adalah lebih luas kerana melibatkan semua rakyat Malaysia serta tidak tertumpu hanya di kawasan hutan sahaja. Selain itu, Dato' Hamdan berkata Jabatan Perhutanan Sarawak juga menggalakkan penyertaan pelbagai pihak sama ada agensi kerajaan atau swasta untuk terlibat sama dalam program itu. Beliau berkata pokok yang ditanam juga terdiri daripada pelbagai jenis termasuk pokok hutan seperti meranti dan belian sehinggalah pokok buah-buahan tempatan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Buma. Sekarang kita ikuti sidang media bersama Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara pada awal tahun lepas, kerajaan telah mengambil tindakan proaktif bagi menangani penularan wabak ini. Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP 1.0 bermula pada 18 Mac 2020 yang mana larangan pergerakan sepenuhnya telah diperkenalkan. PKP ini telah membolehkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM untuk membuat persiapan kapasiti ataupun capacity building perkhidmatan kesihatan, terutamanya kesiapsiagaan hospital dan keperluan peralatan kesihatan seperti ventilator. Alhamdulillah, dengan kerjasama semua pihak, lengkung jangkitan COVID-19 dapat dilandaikan. Dan kerajaan mengambil keputusan untuk membenarkan aktiviti sosial dan ekonomi beroperasi semula dengan SOP ketat melalui PKP bersyarat ataupun PKPB. Sepanjang pelaksanaan PKPB bersyarat, kes positif 19 juga menurun dan kerajaan telah melonggarkan lagi sekatan aktiviti sosial dan ekonomi melalui PKP pemulihan, PKPP. Jadi saya nak mengingatkan bagaimana kita memperkenalkan PKP, PKPB dan PKPP. Ianya adalah apabila kes COVID positif mula menurun. Jadi untuk memberikan ruang kepada rakyat untuk bergerak lebih bebas, maka kita menukarkan status daripada PKPP kepada PKPB dan kepada PKPP, yang mana SOP-nya berbeza di antara ketiga-tiga status ini. Jadi mungkin kerana dah lama, akhirnya ramai yang lupa kepada SOP tersebut dan mula terkeliru dengan SOP di bawah ketiga-tiga peringkat ataupun status PKP tersebut. Sebenarnya kita juga berpandangan waktu itu sebagai encouragement kepada rakyat kita supaya patuh pada SOP, dan jika kes dapat dikurangkan, lengkungan dapat dilandaikan, sebagai ganjarannya kita memberikan kebebasan kepada rakyat dengan menukarkan status daripada yang lebih ketat kepada yang kurang ketat, daripada PKP kepada PKB bersyarat, dan juga menurunkan terus kepada PKPP. Kalau kita tidak lupa, waktu itu sasaran kita pada 31 Disember 2020 adalah merupakan tarikh terakhir PKP pemulihan. Dan kita jangka selepas itu apabila kes menurun, maka mungkin kita membatalkan terus PKP dan kita boleh buka seperti biasa dengan norma-norma baru yang mula kita terapkan kepada rakyat kita. Namun begitu, terdapat trend peningkatan COVID-19 akibat ada beberapa perkara. Yang pertamanya, apabila kita menghadapi PRN, Pilihan Raya Negeri di Sabah, menyebabkan berlaku peningkatan. Dan selepas itu, apabila kes menurun, kita juga mula membenarkan rentas negeri. Selain daripada aktiviti-aktiviti ekonomi, sosial dan sebagainya, rentas negeri juga kita benarkan. Dan kita lihat pada bulan Disember lepas, kita boleh lihat bahawa pergerakan di dalam negara begitu bebas, ramai yang balik kampung, ramai yang pergi bercuti dan sebagainya, sehingga kan kes meningkat mendadak. Dan akhirnya kita trend peningkatan kepada bulan Januari meningkat tinggi, iaitu melebihi daripada 3,000 lebih
Tan Sri? Lebih 3,000 lebih. Dan akhirnya kita memperkenalkan semula PKP 2.0. Jadi bila kita perkenalkan PKP 2.0, kita mengambil pengalaman daripada PKP 1.0. Yang mana waktu kita memperkenalkan PKP 1.0, semua kita tidak benarkan. Keluar rumah pun kita tidak benarkan. Waktu itu tagline kita, stay at home, stay home, stay at home. Kita teruskan supaya tidak ada kebenaran daripada keluar rumah, supaya kita dapat putuskan rantaian COVID. Tetapi kesannya amat besar kepada ekonomi, bukan saja ekonomi negara, tetapi juga ekonomi rakyat. Golongan B40, golongan peniaga-peniaga mikro dan sebagainya, begitu terjejas kehidupan mereka kerana tidak mampu untuk menjalankan perniagaan. Begitu juga dengan pembuangan pekerja berlaku yang menyebabkan rakyat kita yang dibuang kerja menghadapi masalah untuk meneruskan penghidupan dan sebagainya. Jadi bila kita perkenalkan PKP 2.0, kita mengambil kira ini semua. Sebab itulah akhirnya kita hanya menutup perkara yang berkaitan dengan sosial dan sebagainya, tetapi kita membenarkan aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa. Malangnya virus ini, seperti yang kita katakan daripada dulu lagi, bahawa kita terpaksa hidup bersama COVID, bersama COVID-19 ini, kerana ia berada di sekitar kita. Jadi kitalah yang sepatutnya menjaga bagaimana untuk tidak dijangkiti. Selain daripada intervensi-intervensi kerajaan yang lain, tanggungjawab adalah tanggungjawab kita semua. Dan lebih malang lagi, virus yang berada di sekitar kita ketika itu adalah dengan kemunculan virus varian baru daripada Afrika Selatan dan India yang ianya semakin mengancam sistem kesihatan negara kita. Oleh sebab itulah, melihat kepada senario yang berlaku hari ini dengan kes yang meningkat begitu tinggi, R0 juga sudah pun meningkat lebih tinggi, dan dengan varian-varian baru yang dianggap lebih berbahaya, maka semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan pelaksanaan PKP yang akan berkuat kuasa pada hari besok. Dan walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, melihat kepada faktor-faktor lain seperti ekonomi rakyat dan sebagainya, PKP ketika ini adalah PKP seperti juga 2.0, iaitu PKP 3.0, walaupun terdapat sedikit perubahan dari segi SOP-nya, iaitu kita lebih perketatkan lagi SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan ini. Jadi sebenarnya saya ingin jelaskan bahawa di dalam usaha mengekang COVID-19 ini, kerajaan memang serius. Ramai orang mengatakan bahawa kerajaan seolah-olah tidak serius. Saya ingin memaklumkan, apabila kita memperkenalkan SOP, ianya melalui beberapa peringkat. Bukan terus diumumkan seperti yang dilihat oleh rakyat kita melalui televisyen, yang mana saya mengisahkan SOP tersebut. Ianya melalui berbagai peringkat. Kementerian akan mengemukakan cadangan SOP masing-masing kepada satu jawatankuasa teknikal. Selepas jawatankuasa menilai, barulah dibentangkan semula kepada sidang khas MKN yang dipengungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana ahlinya terdiri daripada sebilangan menteri, keseluruhan menteri-menteri besar dan ketua menteri, serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan termasuk ketua pengarah KSU dan sebagainya. Selepas dibincangkan, barulah kita membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali adalah setiap keputusan kita adalah berpandukan pembentangan dan juga nasihat yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kerana ini melibatkan masalah kesihatan rakyat. Jadi barulah kita
setuju dan selepas itu diumumkan. Dan saya nak maklumkan, daripada 1 kali seminggu mesyuarat, kita dah tambah 2 kali seminggu, dan akhir-akhir ini 3 kali seminggu kita bermesyuarat. Jadi saya nak menjawab ada pihak yang mengatakan kita tidak serius di dalam menangani isu COVID-19 ini. Dan di dalam menyediakan SOP, kita mengira semua pandangan daripada ahli-ahli mesyuarat yang semuanya memberikan pandangan. Semalam telah pun diumumkan sebahagian SOP daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sewaktu ucapan beliau, dan hari ini mesyuarat teknikal Majlis Keselamatan Negara telah berbincang dan memperincikan SOP PKP yang diseragamkan di seluruh negara. Jadi kalau selama ni orang confuse kerana ada PKPB, PKPP punya SOP dan PKP, sekarang ni kita buat keputusan hanya satu standard SOP untuk seluruh negara yang melibatkan seluruh kementerian. Jadi terdapat beberapa perkara yang kita setuju hari ini, termasuklah protokol SOP mengenai aktiviti-aktiviti yang dibenarkan di kawasan PKP, kebenaran beroperasi dan pergerakan bagi perkhidmatan awam dan swasta, protokol kesihatan umum, aktiviti keagamaan, aktiviti sektor perikanan, peladangan, pertanian dan penternakan, aktiviti sukan dan riadah, industri kreatif, pusat asuhan kanak-kanak, tabika, taska, pusat jagaan harian dan pusat rehabilitasi bagi orang-orang kurang upaya, dan juga senarai panjang mengenai aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan ataupun negative list. Jadi kita dah mempunyai SOP yang lengkap, dan maklumat lanjut mengenai SOP yang berkaitan dengan kementerian akan dikeluarkan oleh kementerian-kementerian di dalam website masing-masing. Jadi di kalangan rakyat yang ingin melihat SOP secara detail mengenai kementerian boleh lihat di dalam website kementerian-kementerian, manakala SOP secara umum, secara general yang meliputi semua kementerian boleh dilihat di dalam sesawang MKN sendiri. Jadi saya tidak menerangkan SOP ini satu persatu sebab ianya begitu banyak sekali. Tapi kita boleh rujuk kepada laman sesawang kementerian. Malah kementerian-kementerian telah pun diarahkan untuk mengaktifkan talian hotline yang mana rakyat boleh mendapatkan penjelasan secara langsung daripada kementerian mengenai SOP di kementerian masing-masing. Jadi hari ini kita telah pun membuat keputusan tersebut. InsyaAllah saya harap tidak ada sebarang kekeliruan lagi, dan jika ada sebarang perubahan di dalam SOP, ramai kata kenapa 2-3 seminggu lepas berbeza dengan hari ini. Ianya kerana seperti juga kes COVID positif yang begitu dinamik hari ini, kita juga terpaksa menyediakan SOP berdasarkan situasi semasa. 3 bulan lepas berbeza dengan hari ini, maka tentu saja SOP juga mesti disesuaikan dengan keadaan hari ini. Jadi untuk memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai kenapa kita memperkenalkan PKP 3.0 ini yang telah diumumkan, saya minta Yang Berbahagia Tan Sri, Ketua Pengarah Kesihatan, untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 11 Mei 2021 jam 12 tengah hari. Kes sembuh ialah 2,848 kes dan jumlah kes kumulatif ialah 408,236 kes, iaitu bersamaan dengan 91%.
Kes baru hari ini ialah 3,973 kes dan jumlah kes kumulatif setakat ini ialah 448,457. Kes import hanya 5 kes, iaitu 1 warga negara dan juga 4 bukan warga negara. Kes tempatan ialah 3,968 kes, di mana 3,540 adalah warga negara bersamaan dengan 89.2% dan 428 bukan warga negara, iaitu bersamaan dengan 10.8%. Kes aktif dengan kebolehjangkitan setakat ini ialah 38,499 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ialah 453 kes. Kes yang memerlukan bantuan pernafasan 244 kes. Kes kematian hari ini ialah 22 kes melibatkan kesemuanya warga negara, iaitu jumlah kes kumulatif setakat ini ialah 1,722 kes bersamaan dengan 0.38%. Jumlah kluster setakat ini ialah 1,820 kluster. Jumlah kluster baru ialah 13 dan jumlah kluster yang telah tamat setakat ini ialah 1,366 kluster dan jumlah kluster aktif ialah 454. Terdapat 22 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 6 kes di Selangor, 5 kes di Kelantan, 3 kes di Johor, masing-masing 2 kes di Perak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, serta masing-masing 1 kes di Sabah, Sarawak, Kedah dan Pahang. Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baru adalah seperti di lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, ada kes-kes semakin bertambah. Itu sebabnya kita terpaksa melaksanakan PKP semula, iaitu kapasiti. Kita lihat yang kedua, faktor kedua ialah kapasiti di hospital semakin berkurangan. Dan ini kita bimbang kerana kalau kes meningkat, melonjak lagi, mungkin kita tak ada katil untuk kes-kes ICU dan tak cukup kes ICU untuk merawat kes-kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Juga kita lihat 80% daripada jangkitan sekarang ini bukan dalam kluster tetapi adalah sporadik. Maksudnya sudah ada dalam komuniti dan ini yang kita bimbangkan, kes mungkin akan meningkat. Juga 92% jangkitan adalah di kalangan warga negara dan yang amat penting ialah kebelakangan ini kita lihat pertambahan varian COVID-19 dan kita telah pun mencatatkan setakat ini 56 varian, iaitu 48 varian South Africa iaitu B1351 dan 8 UK variant iaitu B117 dan kita juga mengenal pasti satu kes Indian variant. Pada hari ini kita ada pertambahan 14 kes lagi variant South Africa menjadikan jumlah keseluruhan daripada 48 kepada 62 dan kita juga mengenal pasti satu kes varian Indian iaitu B1617.2 iaitu warga negara India yang telah pun dikesan pada 7 April dan dimasukkan untuk kuarantin dan didapati bergejala selepas 2 kali swab negatif bergejala dan dimasukkan hospital dan beliau meninggal pada 21 April 2021. Jadi kebimbangan kita ialah pertambahan varian ni, iaitu sekarang setakat ni kita ada 4 variant of concern, iaitu varian yang membimbangkan, iaitu UK variant atau UK variant B117, South African variant dan juga kita berjaya mengesan, iaitu sekarang ni ialah Indian variant. Kita ada 2 kes, tetapi kita tak ada Brazilian variant lagi. Kita tak dapat kesan Brazilian variant di negara kita. Jadi daripada 4 variant of concern, kita telah ada 3 variant yang telah dikenal pasti di negara kita. Ini yang membimbangkan kita kerana varian ini mempunyai penularan yang cepat dan juga kadar kematian yang tinggi. Dan kita lihat hari ini daripada
14 varian, 7 kes dikesan di kluster Kampung Domis di Kelantan. 3 kes ialah kontak rapat kepada kes aktif di Selangor. 1 kes ialah menjangkiti petugas kesihatan di negeri Kelantan. 2 kes telah dikesan di negeri Kedah dan juga 1 kes dikesan di negeri Sembilan, iaitu kluster Bengkalah Hulu, iaitu 1 kes varian South African. Jadi setakat ini kita ada 2 kes South African yang kita kena pasti di negeri Sembilan. Jadi kebimbangan kita ialah varian ini semakin merebak. Kita percaya varian ini telah pun merebak ke banyak negeri dan kita harap dengan pelaksanaan PKP 3.0 kita dapat mengawal dan juga mengelakkan jangkitan di kalangan rakyat Malaysia. Okey. Kita buka kepada soalan. Assalamualaikum. Saya ada soalan untuk Datuk Seri. Ramai yang bertanya, PKP kali ini kenapa tidak dilaksanakan seperti PKP 1.0 dan juga SOP kali ini dilihat sentiasa berubah hingga mengelirukan rakyat. Dan apakah pertimbangan yang sebenarnya dibuat dalam melaksanakan SOP? Okey, sebenarnya pandangan yang berbeza-beza daripada rakyat ni sebenarnya, ya. Apabila saya umumkan PKP Selangor, ramai yang marah kerana mereka ingatkan PKP di Selangor itu seperti PKP 1.0. Ramai yang marah. Sebenarnya PKP di Selangor pun sama dengan PKP 3.0 yang kita umumkan, iaitu dengan beberapa kelonggaran. Tapi bila kita umumkan PKP 3.0 semalam, ada juga yang marah. Kenapa kita tak buat PKP 1.0? Jadi kita buat 3.0 pun ramai orang marah, 1.0 pun ramai orang marah. Jadi tentunya kita tidak boleh memuaskan hati semua. Cuma yang saya nak sebutkan tadi bahawa alasan kita untuk tidak membuat PKP 1.0 kerana tidak mahu menyusahkan rakyat dari segi untuk meneruskan penghidupan. Seperti saya pernah sebut dulu, Tan Sri DG pun pernah sebut bahawa kita mengimbangi antara keperluan kesihatan dan juga keperluan penghidupan rakyat. Negara kehilangan 2.4 bilion ringgit sehari apabila kita tutup ke semua sektor ekonomi. Dan seperti yang saya sebutkan, yang paling terjejas teruk adalah kumpulan-kumpulan peniaga-peniaga kecil yang ketika itu tidak mampu untuk meneruskan hidup kerana kita telah pun menutup peluang perniagaan mereka kerana mereka tidak dibenarkan keluar rumah. Itu dari segi perniagaan. Dari segi kesusahan yang lain, selalu kita bincangkan. Kita tak benarkan rakyat keluar rumah. Cuba kita bayangkan. Mereka yang tinggal di rumah pangsa, 2 bilik, 650 kaki persegi, tidak boleh keluar rumah. Mereka terpaksa duduk beramai-ramai di rumah tersebut selama beberapa bulan. Cuba kita bayangkan betapa susahnya mereka melalui penghidupan ketika itu. Dan kita berbincang dengan Kementerian Kesihatan, nanti Tan Sri DG boleh maklumkan bahawa memang betul dari segi jangka masa untuk kawalan kita boleh menurunkan, melandaikan lengkungan itu memang lebih cepat dengan PKP 1.0. Memang, tetapi tidak bermakna melalui PKP 2.0 ataupun 3.0 kita tidak boleh melandaikan langsung. Kita buka sektor ekonomi dengan SOP yang ketat yang terpaksa dilaksanakan oleh mereka, tetapi kita dari segi aktiviti sosial kita sekat, iaitu tempat-tempat perhimpunan
yang ramai sebagainya, yang kita juga tidak benarkan. Jadi bagi pandangan kesihatan, nanti Tan Sri boleh terangkan bahawa ini sebenarnya lebih penting dan membolehkan kita boleh mengurangkan dari segi jumlah jangkitan, dan perkara ini telah pun kita berjaya. Walaupun kita tidak berjaya sepenuhnya, tetapi kita mencapai kejayaan juga. Jadi sebab itulah kita akhirnya memperkenalkan PKP 3.0 ini, supaya dalam waktu kita nak menyelesaikan isu COVID, kita juga boleh menyelesaikan isu yang boleh menjejaskan kehidupan rakyat apabila mereka langsung tidak dibenarkan bekerja, berniaga dan sebagainya. Saya dipahamkan ramai yang kehilangan pekerjaan sewaktu PKP 1.0 apabila industri kompleks syarikat-syarikat perniagaan sudah tidak mampu untuk membayar gaji pekerja mereka, ramai yang telah pun dibuang pekerjaan. Ini juga kesan apabila kita menutup sektor ekonomi dari segi, dalam menjalankan aktiviti mereka. Bukan kilang itu saja yang susah, tetapi kesan juga adalah kepada pekerja kilang, pekerja industri dan pekerja syarikat-syarikat lain yang terpaksa menghadapi masalah tidak ada pendapatan kerana syarikat mereka terpaksa tidak dibenarkan menjalankan aktiviti. Jadi inilah sebabnya kenapa kita perkenalkan PKP tetapi tidak terlalu strict seperti PKP 1.0. Kita perkenalkan PKP 3.0 supaya dapat kita seimbangkan antara keperluan penghidupan rakyat dengan keperluan kesihatan. Ya, kalau kita amati kembali pelaksanaan PKP 2.0, iaitu kita bermula pada 13 Januari 2021 dan kita terpaksa melaksanakan kerana kes memuncak pada 30 Januari kepada 5,728 kes. Kerana pelaksanaan PKP 2.0, kita membenarkan sektor ekonomi untuk berfungsi, tetapi kita sekat sektor sosial, sektor pendidikan, sukan dan sebagainya. Dan kita lihat selepas tu kes kita berjaya melandaikan kes pada bulan Februari, dan sehingga 6 minggu iaitu pertengahan bulan Mac, kes makin berkurangan, iaitu daripada 5,728 kes hingga mencecah, iaitu sekali kita mencecah 3 angka iaitu 900 lebih. Tetapi pada bulan Mac kita membuka sektor, iaitu sektor sosial, sektor pendidikan, sektor sukan dan sebagainya. Mungkin kita terawal untuk membuka sektor-sektor tersebut. Tapi apa yang penting ialah melaksanakan PKP 2.0, kita melaksanakan aktiviti pencegahan. Sekiranya kita tak melaksanakan PKP 2.0, nescaya kes akan meningkat kepada 5,000, 10,000 dan dijangkakan oleh Institute of Health Matrix Evaluation di United States, dan kita bakal mencatat 20,000 kes pada minggu pertama bulan Mac. Tetapi itu tak terjadi kerana kita berjaya mencegah. Jadi kejayaan PKP 2.0 ialah kita berjaya mencegah kes melonjak naik hingga ke 20,000. Tapi kita tak berjaya menurunkan dia kepada 2 angka ataupun 3 angka. Jadi ini adalah kerana kita membuka sektor sosial, pendidikan, sukan dan sebagainya pada pertengahan bulan Mac. Jadi mungkin ketika itu ada kelesuan pandemik dan juga kita lihat mungkin ketidakpatuhan kepada SOP, dan kita juga perhatikan iaitu negara-negara lain juga menghadapi peningkatan kes pada bulan Mac dan April. Dan salah satu faktor ialah mungkin iaitu kita kena pasti varian-varian baru yang menular dengan amat cepat sekali dan juga memberi ramai yang berakhir dengan kematian. Dan juga varian-varian ini kita dapati menjangkiti mereka yang berusia muda dan gejala yang lebih teruk, memerlukan kemasukan ke ICU dan juga bila kita menggunakan obat steroid dan sebagainya tidak berkesan.
inilah cabaran kita, dan kita lihat hari ini kapasiti hospital kita lah penuh, iaitu terutamanya di ICU di Lembah Kelang, dan juga sekarang ini kita dapati varian South Africa telah menular ke kebanyakan negeri. Contohnya negeri Kelantan, negeri Perak, negeri Kedah, negeri Selangor, negeri Sembilan. Jadi ini kebimbangan kita, mungkin telah menular dengan lebih negeri-negeri lain, kita tak pasti, tapi kita sedang menjalankan ujian secara rawak untuk mengenal pasti varian-varian tersebut. Dan kebimbangan kita juga varian yang telah dikatakan semalam, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah melaporkan Indian variant sebagai variant of concern, iaitu varian yang amat membimbangkan. Sekarang kita VOC ada 4 varian, iaitu varian United Kingdom, varian South Africa, varian Brazilian, Brazil, dan juga varian Indian. Jadi 4 varian yang ini kita telah pun dimaklumkan. Okey. Assalamualaikum. Okey, soalan ini untuk Datuk Seri. Okay, data menunjukkan banyak kluster atau jangkitan COVID berlaku di tempat kerja, terutama melibatkan sektor perkilangan. Namun sepanjang PKP, semua sektor ekonomi termasuk perkilangan dibenarkan operasi. Mohon Datuk Seri perjelas rasional mengapa operasi perkilangan masih dibenarkan. Ya, betul, kita tahu kerajaan mahu seimbangkan kesihatan dan juga kehidupan rakyat, tetapi keputusan ini seolah-olah ada kelompongan dari sudut pelaksanaannya. Soalan pertama saya. Okey. Ada lagi? Oh, itu saja soalan ya. Okey. Sebenarnya kalau kita tak lupa, apabila berlaku kes di kilang, ya, kita pihak Kementerian Kesihatan biasanya akan membuat pengesanan kontak rapat, dan mereka yang didapati positif diasingkan dan dirawat. Yang kontak rapat juga dikuarantinkan, ya, dikuarantinkan. Jadi tindakan diambil. Yang kedua, setelah kita lihat punca, salah satu punca sebenar jangkitan di kilang kerana perumahan mereka, masalah perumahan di bawah Akta 446 kalau tak silap saya, kita membuat pindaan dari segi ordinan darurat supaya Akta 446 dilaksanakan segera, supaya kawasan ataupun tempat tinggal yang lebih kondusif, lebih selesa disediakan kepada pekerja-pekerja kilang ini. Dan dari segi penambahbaikan, dari segi kawalan di dalam kilang dan sebagainya, telah pun dikeluarkan arahan oleh Kementerian Kesihatan misalnya dari segi bagaimana nak cek, membuat imbasan dari segi kedudukan tempat kerja dan sebagainya, dari segi penjarakan di dalam kilang dilaksanakan. Walaupun begitu, jika kilang-kilang tersebut didapati selepas penilaian dibuat oleh penilaian risiko dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kilang-kilang banyak diarahkan tutup oleh kerajaan. Cuma mungkin kita tidak hebohkan kepada rakyat tentang kilang-kilang yang ditutup tersebut. Yang rakyat tahu bahawa ini adalah kilang Top Glove, itu paling terkenal lah. Semua rakyat tahu. Sebenarnya sehingga bulan Mei 2021 sebanyak 70 buah kilang telah pun diarahkan tutup kerana melanggar SOP dan juga perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi kita memang melaksanakan sama ada penambahbaikan. Jika tidak boleh dari segi penilaian risiko tidak boleh dibenarkan beroperasi, kilang tersebut diarahkan tutup. Ya? Jadi ada kilang tu ditutup. Biji mungkin nak Tan Sri nak tambah. Soalan kedua saya, mungkin Tan Sri atau Datuk Sri boleh jawab. Berikutan pengumuman PKP di seluruh negara semalam, saya mewakili suara rakyat di luar sana ingin tahu, adakah ini bermakna kerajaan melihat pengisytiharan darurat sebagai tidak berjaya? Kerana kita tahu matlamat darurat itu untuk mengawal penularan COVID-19 dan akhirnya ada PKP 3.0 pula. Mungkin Tan Sri dan Datuk Sri boleh ulas?
Terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat, tindakan darurat tu banyak membantu dari segi pencegahan. Jadi kita mungkin tak dapat menilai pencegahan tersebut. Salah satu yang faktor yang penting ialah kita dapat menggunakan ordinan darurat untuk mengelakkan pilihan raya kecil. Contohnya di Batu Sapi, di Bugaya dan Negeri. Dan juga untuk PRN Sarawak. Kalau kita tak ada ordinan daurat dalam perlembagaan, kita kena adakan pilihan raya untuk dalam masa 60 hari. Dan juga di negeri Sarawak, tempoh untuk 5 tahun akan tamat pada bulan Jun dan kita mesti adakan pilihan raya dalam tempoh 60 hari. Jadi dengan menggunakan ordinan daurat ni, kita boleh mengelakkan ataupun tangguhkan pilihan raya, iaitu PRK ataupun PRN. Dan kita lihat implikasi PRN Sabah, iaitu jangkitan bermula selepas pilihan raya. Begitu juga jangkitan selepas pilihan raya ke Semenanjung dan setiap negeri. Dan di negara India, kita juga ambil iktibar. Salah satu faktor yang kes semakin meningkat dan menular di negara India kerana mereka adakan 5 pilihan raya. Satu kempen pilihan raya melibatkan 200,000 individu dan mereka tak patuh pada SOP dan sebagainya. Jadi ini seolah-olah dijauh untuk Kementerian Kesihatan melihat PRN Sabah dan kita menggunakan ordinan daurat untuk mengelakkan pilihan raya ketika kes sedang meningkat secara mendadak kita lihat, dan juga ada varian-varian baru yang kita berjaya memesan. Jadi setakat ini kita kena laksanakan PKP untuk membantu Kementerian Kesihatan supaya rakyat boleh duduk di rumah dan boleh kita kawal, iaitu dalam tempoh 2 minggu ataupun 4 minggu. Tapi apa yang pasti ialah mereka kalau ada urusan penting di luar kena patuh pada SOP. Jadi kita jangkakan 2 minggu ataupun 4 minggu akan memberi ruang masa kepada Kementerian Kesihatan untuk melihat bagaimana kita boleh menambah baik kesiapsiagaan kita di peringkat hospital dan juga untuk menambah baik iaitu ICU kita. ICU yang kita ada sekarang ni adalah 734 katil ICU seluruh negara. Penggunaan katil ICU hampir mencecah 500. Jadi kalau kita jangkakan kalau bila kes meningkat secara mendadak pada mungkin akhir bulan ni ataupun pertengahan bulan Jun, kita memerlukan jangkaan kita 1,700 lebih ICU. Jadi sekarang ni kita melihat bagaimana kita boleh menambah katil-katil ICU dan juga peralatan-peralatan untuk bantuan pernafasan dan sebagainya. Jadi ini memberikan ruang masa untuk Kementerian Kesihatan untuk mengorak langkah untuk pastikan kita dapat menampung pesakit-pesakit yang akan datang ke hospital bila kes meningkat secara mendadak. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya ada satu soalan. Kita tahu sebelum ni kerajaan telah menyeraikan beberapa kawasan di bawah HAID. Okey, dan saya ada buat tinjauan sebelum ni. Apabila kawasan tertentu itu dibuat HAID, orang ramai dia mula pergi ke kawasan yang tidak disenaraikan HAID dan itu meningkatkan lagi tumpuan orang ramai di kawasan yang tidak dikategorikan sebagai HAID. Jadi adakah ia akan meningkatkan lagi risiko di kawasan-kawasan yang tidak dikategorikan sebagai HAID? Komen Datuk Seri. Shopping kompleks saya semalam dimaklumkan apabila beberapa shopping kompleks ditutup kerana setelah dinilai mempunyai kes di situ. Jadi shopping kompleks yang tidak ada kes tadi diserbu. Ya, sebenarnya setiap shopping kompleks kita telah pun memberikan arahan untuk SOP yang ketat. It's not a matter of ramai orang berpusu dan sebagainya, tetapi bagaimana mengawal dari segi pergerakan, terutamanya apabila masuk ke dalam kompleks-kompleks tersebut. Kita pagi tadi pun dah berbincang memutuskan, iaitu sekarang kita memperkenalkan SOP supaya had kemasukan ditentukan. Sekarang ni kalau kita tengok semua masuk serentak dan akhirnya berpusu-pusu di dalam. Waktu PKP 1.0 dulu kita strict dari segi itu.
Mereka yang datang akan disekat masuknya kerana jumlahnya ditentukan. Kalau sekali masuk 50 orang, maka tidak boleh lebih daripada 50. Kalau ada 100 orang, yang 50 lagi terpaksa beratur di luar. Iaitu tujuan kita untuk mengelakkan dari segi rempuhan bersesak-sesak tadi. Begitu juga dari segi ini antara yang kita cadangkan, yang SOP yang baru yang kita akan perkenalkan, yang akan boleh dilihat melalui website ini. Begitu juga dengan MySejahtera. Kalau dulu kita imbas saja MySejahtera, kita tutup, kita masuk. Entah kan tak ada result pun. Tapi sekarang kita minta supaya pengawal keselamatan yang menjaga kemasukan tempat-tempat seperti yang saya sebutkan, shopping kompleks dan sebagainya, dia mesti pastikan bahawa selepas diimbas MySejahtera mesti ditunjukkan. Sebab di situ akan tulis berisiko rendah. Tertulis di situ sebenarnya. Jadi kita dah kata mesti ditunjukkan supaya mereka yang berisiko tinggi tidak dibenarkan masuk ke kompleks-kompleks tersebut. Jadi bermakna pencegahan itu boleh dilakukan. Ini bukan soal rempuhan semata-mata, tetapi bagaimana mengawalnya. Jadi itulah yang kita cuba lakukan, yang kita akan lakukan bagi memastikan dari segi jumlah yang datang tu dapat kita kontrol dan mereka yang masuk benar-benar tidak bergejala dan juga tidak ada simptom pun, berisiko rendah kerana berdasarkan MySejahtera tadi. Jadi banyak perkara-perkara lain yang kita lakukan untuk mengurangkan ruang jangkitan di dalam kompleks-kompleks ataupun pusat-pusat membeli belah. Ada lagi? Soalan untuk Tan Sri DG. Tan Sri ada memaklumkan yang varian COVID-19 ini semakin merebak ke banyak negeri. So adakah pelaksanaan PKP ni mampu kita untuk menyekat penularan jangkitan dalam varian baru ini, dan berapa jangkaan kes baru COVID-19 menjelang Jun, dan apakah tindakan sekiranya kes masih lagi tinggi? Satu lagi soalan Tan Sri. Adakah kuarantin untuk pengembara akan sekarang ni 14 hari akan ditambah sebab manakala varian baru ni semakin ganas? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat pelaksanaan PKP 3.0, kita tidak membenarkan merentas negeri dan daerah. Jadi kalau aktiviti merentas negeri dapat dihadkan dan disekat, jadi kemungkinan kes-kes COVID-19 ataupun varian baru ni tak menjangkiti. Ini yang kita kena pertingkatkan dan perketatkan kawalan sepadan kita. Yang kedua, kita lihat juga jangkaan kita pada bulan Jun bergantung pada intervensi ataupun tindakan kita untuk tempoh 2 minggu, 4 minggu ni. Kalau tindakan kita baik, iaitu seperti patuh kepada SOP dan patuh pada PKP 3.0, nescaya insya-Allah kita boleh melandaikan keluk semula. Jadi kita lihat pada PKP 2.0 kita memakan masa dalam tempoh 3 hingga 4 minggu, graf menunjukkan kita dapat berjaya melandaikan. Jadi kita harap dalam tempoh 3 hingga 4 minggu, selain daripada untuk membina kapasiti di Kementerian Kesihatan, hospital-hospital dan ICU, kita juga mengambil masa tersebut untuk mengawal jangkitan. Kalau semua orang boleh duduk di rumah dan tak ada terdedah kepada jangkitan, iaitu elakkan, iaitu PKP Kendiri contohnya. Jadi virus tersebut akan mati kalau dia tak jumpa hos yang baru. Virus tersebut terpaksa menjangkiti, dan bila dapat menjangkiti hos yang baru dia boleh membiak. Kalau banyak pembiakan dalam paru-paru dan sebagainya, itulah masanya virus itu boleh juga bermutasi. Jadi untuk menjangkiti dulu, lepas tu membiak, lepas membiak baru ada peluang untuk virus tersebut untuk mutasi. Kalau virus tersebut tak jumpa hos yang baru untuk tempoh 2 minggu, virus itu akan mati.
Jadi dengan kawalan PKP 3.0 ni, kalau kita boleh amalkan penjarakan, duduk di rumah, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara. Kita telah terbukti PKP 1.0 dan 2.0. Tapi kita juga belajar dari negara-negara lain, contohnya negara China dan juga New Zealand dan Australia. Mereka menggunakan kaedah kesihatan awam. Setakat ini kita menggunakan dua kaedah kesihatan awam dan juga kaedah vaksin. Tapi vaksin masih dalam peringkat awal untuk kita mencapai imuniti kelompok, iaitu 70 hingga 80% daripada penduduk kita telah pun diberikan vaksin. Jadi perjalanan masih jauh, tetapi apa yang pasti kita boleh gunakan kaedah kesihatan awam yang telah pun terbukti berjaya untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Okey, terima kasih. Kalau tidak ada soalan lagi. Bergantung kepada tindakan kita. Kalau tindakan kita berjaya ataupun berkesan, kita akan lihat penurunan kes, bukan peningkatan kes. Itu yang bergantung pada tindakan kita, insya-Allah. Kuarantin memang kita tambah, iaitu KRC dan juga kita kuarantin di rumah, kita tambahkan CAC, COVID Assessment Center, kita akan tambah. Setiap daerah ada, mungkin kita tempat-tempat yang banyak sakit, kita akan tambah CAC dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada semua. Seperti yang saya katakan bahawa sekarang hanya satu status saja, iaitu PKP. Jadi saya rasa tidak timbul lagi lah isu kekeliruan kerana ada 3 status yang berbeza dengan 3 PKP SOP yang berbeza. Lebih-lebih lagi pagi tadi kita dah menyeragamkan semua SOP berdasarkan kepada cadangan dan pandangan daripada kementerian, dan saya harap semua boleh merujuk kepada kementerian-kementerian yang berkaitan dan juga merujuk kepada website MKN untuk mendapatkan yang lebih SOP dengan lebih jelas lagi. Jadi terima kasih semua. Permintaan saya seperti juga DG, iaitu patuhi SOP. Besok lusa kita beraya. Jadi kita pun dah menentukan SOP Aidilfitri ini. Jadi saya harap kita semua patuh kepada SOP dan juga yang dikeluarkan oleh kerajaan, patuh kepada untuk membuat kawalan kendiri, memakai mask sepanjang masa, melakukan penjarakan sosial dan perkara-perkara yang ditentukan. InsyaAllah kita bimbang seperti kata Tan Sri tadi, kalau kita gagal untuk membuat kawalan, kes mungkin meningkat lebih tinggi lagi. Jadi kepada semua muslimin dan muslimat, saya bersama dengan Tan Sri DG ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berita wilayah di TV1 tamat di sini. Anda boleh terus ikuti berita wilayah di saluran berita RTM My Freeview. Di saat terkenang kembali kehidupan, impak pandemik menguji kekuatan, mengundang keresahan, mencabar kesabaran. Namun, reda membentuk ketahanan, menyuntik harapan, membina ketabahan. Percaya akan hikmah dan keajaiban dalam setiap ujian. Hadirnya Ramadan membawa keberkatan, melimpahkan rezeki, menjanjikan ganjaran. Bersyukur memberi lebih kenikmatan. Sesukar manapun cabaran.
bertemu kembali. Kes harian di Sabah menunjukkan penurunan, namun ia bukan alasan untuk orang ramai mengabaikan SOP. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu. Perinciannya kita bersama Muhammad Syahrizal Mawang yang bersedia di sana. Silakan. Terima kasih, Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat seharusnya tidak memandang remeh terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Johnston Bangkuai berkata, walaupun bilangan kes harian di Sabah menunjukkan penurunan, namun ia bukan alasan untuk orang ramai mengabaikan SOP di tempat awam. Menurut Datuk Johnston, segala usaha bagi membendung penularan pandemik akan sia-sia tanpa kerjasama orang ramai. Perlu bagi kita untuk memastikan kita senantiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, pihak KKM, pihak keselamatan. Ini penting kerana sekarang ada tanda-tanda ada penurunan jumlah kes harian. Tetapi jangan kita selesa. Datuk Johnston bercakap kepada RTM selepas majlis penyerahan sumbangan Hari Raya Aidilfitri di Surau Kampung Malangang, Kiulu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Johnston yang juga adun Kiulu mahu semangat toleransi yang diamalkan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini terus dikekalkan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerusi bahagian zakat dan fitrah berjaya mengutip RM33,727,370.58 nilai zakat bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, RM17,435,666.81 merupakan zakat penggajian dengan purata kutipan RM4.4 juta sebulan melibatkan 38,000 penjawat awam dan swasta. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Ramlan Awang berkata jumlah kutipan itu membuktikan tahap kesedaran umat Islam khususnya penjawat awam dan kaki tangan swasta untuk membayar zakat penggajian semakin meningkat. Dengan adanya kutipan penggajian yang menggalakkan ini, kita amat berharap target yang disasarkan kepada bahagian zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah iaitu sebanyak 130 juta pada tahun ini akan tercapai. Walaupun pada masa pandemik ini. Ramlan memberitahu pemberita di Kota Kinabalu. Katanya MUIS turut membangunkan pelbagai platform baharu untuk memudahkan umat Islam membayar zakat termasuk pembayaran dalam talian. Dari segi agihan pula, Ramlan memaklumkan sejumlah RM353,144,140.24 nilai zakat telah diagihkan kepada golongan asnaf setakat ini. Projek Perintis Tanaman Nanas MD2 yang dilaksana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di Kampung Rungus Beluran melibatkan 26,000 pokok bermula Januari tahun lalu telah mengeluarkan hasil pada April lepas. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berharap projek Perintis Tanaman Nanas itu akan menggalakkan lebih ramai pengusaha di negeri ini mengusahakan tanaman nanas. Ini kerana Sabah mempunyai tanah yang luas dan berpotensi baik untuk tanaman nanas selain mendapat sambutan di peringkat antarabangsa. Melihat potensi tinggi berkenaan, beliau berkata kementeriannya dalam usaha mewujudkan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia di Sabah. Datuk Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran berkata demikian kepada RTM dalam majlis berbuka puasa bersama penduduk Kampung Tampat, Paitan. Kegembiraan jelas terlihat pada wajah sekumpulan kanak-kanak yang diraikan Jawatankuasa dan Syukbah Kebajikan Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu dengan baju raya baharu. Inisiatif murni program Shopping Raya bukan sahaja membahagiakan penerima, malah penderma terdiri jemaah masjid dan orang ramai yang membantu merealisasikan aktiviti berkenaan. Ikuti perkongsian wartawan Serina Olivia Chong. Seiring dengan ajaran Islam memperbanyak amalan bersedekah bagi mendapat keberkatan bulan mulia ini, 20 kanak-kanak diberi peluang memilih sendiri baju raya di sebuah pusat pakaian, manakala 20 lagi baju raya dihantar ke rumah penerima terpilih. Mereka terdiri anak yatim piatu selain anak dari keluarga fakir miskin sekitar MBR dan kampung berdekatan Kampung Likas. Pengerusi MBR Kota Kinabalu, Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran ketika program dijalankan mengikut SOP ini memberitahu pihaknya bersyukur berpeluang menggembirakan kanak-kanak terlibat dan berharap lebih banyak pihak termasuk NGO turut serta.
biasanya pada tahun-tahun sebelumnya seramai 70 orang anak-anak dari golongan anak yatim, fakir miskin, yang mana kita sama-sama meraihkan mereka untuk mendapatkan baju raya agar mereka sama-sama dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kegembiraan. Baju saya baju Melayu, saya pakaian warna oranye. Saya rasa gembira karena saya telah dibelanjakan oleh pihak-pihak Masjid Bandaraya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sangat-sangat. Tadi ada beli baju warna apa? Maroon. Cantik dan coraknya juga bagus. So happy ke hari ini? Happy. Kenapa pilih biru? Sebab ada tim juga warna biru. Ada 3 orang. 1 Farhan, 1 Fauzi. Lagi? Sama aku. Musim pandemik ini yang memberi kesan bukan sahaja dari aspek kesihatan, malah ekonomi rakyat, pastinya usaha MBR ini sangat dialu-alukan. Pengerusi Syukbah Kebajikan MBR Kota Kinabalu, Dr. Mustafa Khatir Seni berkongsi, beberapa ibu bapa yang terjejas pendapatan sangat bersyukur anak mereka dapat merasai pakaian baharu melalui program tersebut. Ibu bapa memang sangat bergembira sebab terpilih, anak-anak mereka ni terpilih. Mereka sangat terharu sebab dalam keadaan ekonomi yang sangat gawat sekarang ni, mereka tak mampu nak menyediakan pakaian raya untuk anak-anak. Tiba-tiba masjid menghulurkan sumbangan, membawa anak-anak beli pakaian hari raya. Amalan bersedekah merupakan saham akhirat untuk mendapat keredaan ilahi. Dikala kita bergembira, tidur dengan selesa dan cukup makan ketika perayaan ini, jangan lupa berkongsi rezeki. Serina Olivia Chong, Berita RTM. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Bye. Sementara itu, seramai 50 kanak-kanak istimewa diraikan dalam program Julung Kali Best Team Prihatin di pusat dalam komuniti PDK Sinar Kasih, Kampung Lupak, Beaufort. Program turun padang anjuran Jabatan Penyiaran Sabah itu melibatkan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS dan beberapa buah syarikat swasta. Penolong Pengarah Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Sabah, Ruskap Muaram berkata, selain mengeratkan silaturahim, program berkenaan juga bertujuan memperkenalkan personaliti RTM kepada masyarakat. Kita juga ingin memperkenalkan jenama berita RTM itu sendiri. Dan kita sekaligus memperkenalkan kita punya personality kepada masyarakat untuk mereka lebih mengenali dan sekaligus mereka akan lebih dekat kepada saluran berita RTM itu sendiri. Kami rasa amat bersyukur kerana berpeluang sebagai penyumbang walaupun dalam keadaan norma baru, tapi kita masih boleh buat program-program yang sebeginilah. Saya mewakili ibu bapa dari pihak PDK Sinar Kasih ini berasa berterima kasih dan terharu dengan kehadiran pembaca berita daripada RTM Sabah dan terima kasih atas sumbangan yang kami dapat pada hari ini. Program turut dijayakan beberapa personaliti RTM. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita kembali bersama dengan Ifah Azim di Angkasa Puri. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Saudara, keadaan trafik di ketiga-tiga Plaza Tol di Melaka iaitu Plaza Tol Air Keroh, Plaza Tol Simpang Ampat dan Plaza Tol Jasin dijangka turun mendadak ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Laporannya kita bersama wartawan Nur Amalina Abdul Halim. KP 3.0 pihak PLUS telah berkongsi maklumat yang mana dijangkakan trafik di ketiga-tiga plaza tol utama di negeri Melaka ini iaitu di Plaza Tol Air Keroh, Plaza Tol Simpang Ampat Alur Gajah dan juga di Jasin akan turun mendadak sehingga 70%, yang mana kesemua plaza tol akan menerima kenderaan antara 300 hingga ke 100 kenderaan sahaja. Jika dibandingkan pada hari biasa, keadaan trafik
adalah meningkat sehingga antara 2 hingga ke 24 kenderaan yang keluar masuk bagi ketiga-tiga Plaza Tol ini. Dan untuk makluman juga, setakat ini Polis Melaka juga turut menjalankan 10 sekatan jalan raya ataupun SJR termasuk di sempadan 3 daerah di negeri Melaka ini, iaitu di Alur Gajah, Yasin dan juga Melaka Tengah, bagi memantau pergerakan kenderaan yang keluar masuk di ketiga-tiga sempadan ini sepanjang tempoh PKP 3.0 yang akan bermula esok. Dan sepanjang itu juga seramai 312 pegawai dan anggota ditempatkan dalam pasukan untuk penguatkuasaan penuh itu. Jadi saya kira sampai di sini saja lintas langsung keadaan trafik di Plaza Tol Aikro ini. Kita kembali semula bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Malina. Lintas langsung ke Negeri Sembilan hari ini melihat kemaskini pembayaran zakat fitrah. Perinciannya kita bersama Azlina Kamarudin dari Studio Berita RTM Negeri Sembilan. Sehingga kini lebih 50,000 umat Islam di Negeri Sembilan telah menunaikan zakat fitrah menerusi aplikasi dalam talian. Kadar zakat fitrah di Negeri Sembilan bagi Ramadan tahun ini ditetapkan sebanyak RM7 seorang. Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Baitumal Negeri MAINS, Datuk Nur Azmi Musa berkata, terdapat 5 saluran yang boleh dipilih untuk membuat pembayaran zakat dalam talian, iaitu www.zakatns2u Base Fitrah, aplikasi MAINS, MyEG, Snap and Pay dan perbankan internet JomPay. Kita berharap masyarakat yang berkeupayaan boleh menggunakan mekanisme menggunakan online ini untuk memudahkan pembayaran zakat fitrah mereka pada tahun ini. Setakat hari ini kita dimaklumkan kita hampir 50,000 orang sudah melaksanakan pembayaran zakat fitrah melalui online lah, dan di samping tu dengan adanya amal-amal kampung macam cakap tadi, masyarakat sebenarnya lebih suka untuk menggunakan khidmat amal-amal kampung ini dengan SOP yang telah kita tetapkan. Pembayaran zakat fitrah juga boleh dilakukan di kaunter zakat MAINS yang dibuka dari pukul 9 pagi hingga 4 petang sepanjang Ramadan ini. Tambahnya, selaras dengan langkah membendung penularan COVID-19, umat Islam dikehendaki mematuhi segala SOP ditetapkan MAINS. Dalam pada itu, sempena Syawal yang bakal menjelang, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Munawir bertitah supaya rakyat di negeri ini meraihkan sambutan Aidilfitri secara sederhana berikutan suasana ekonomi negara yang tidak menentu ketika ini. Baginda bertitah, kesan penularan wabak COVID-19 telah mengurangkan kegiatan ekonomi yang menjejaskan sumber pendapatan. Tuanku Mukris juga mengingatkan semua rakyat jangan sesekali mengabaikan penjarakan fizikal dan sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah. Dalam perkembangan sama, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini harus mengikut SOP selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksana di seluruh negara bermula esok. Beliau dalam perutusan Aidilfitri menyatakan, biarpun dalam tempoh PKP, Hari Raya masih boleh disambut dengan keluarga sendiri yang berada di rumah. Namun tahun ini merupakan kali kedua sambutan Aidilfitri harus disambut dengan norma baru apabila negara masih berusaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Dalam meraihkan Syawal, marilah kita berdoa supaya madrasah Ramadan yang telah kita lalui mampu mendidik kita untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih mulia dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Aidilfitri kali ini disambut berbeza, wujudkanlah suasana kemeriahan dan kegembiraan serta teruslah mematuhi SOP. Operator fasiliti kesihatan swasta menyokong keputusan kerajaan yang membenarkan klinik dan hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin PPV bagi mempercepat perjalanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK.
Menurut Presiden Hospital Pakar CMH, Datuk Lee Tian Hock, langkah baik itu sekaligus dapat mempercepat sasaran 80% penduduk mendapat vaksinasi COVID-19. Beliau yang juga pengasas dan timbalan pengerusi eksekutif Kumpulan Metrik Konsep berkata, selain Hospital Pakar CMH, Pusat Perubatan Mawar juga telah mendapat persetujuan untuk menjadi pusat vaksinasi COVID-19 di Negeri Sembilan di bawah PICK. Saya rasa ini adalah satu keputusan yang baik sebab kita mahu mencapai herd immunity. Herd immunity bermakna semua rakyat 80% dapat vaksinasi. So kalau mau 80% rakyat dapat vaksinasi, pihak hospital kerajaan susah nak capai ini. Kita mesti dapat kerjasama semua hospital swasta supaya ini boleh jalankan dengan sekaligus dan semua rakyat boleh divaksinasikan dengan cepat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Seremban. Terdahulu, Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan sebanyak 299 buah hospital dan klinik swasta di seluruh negara sudah mula beroperasi dan bersedia untuk dijadikan sebagai PBV dalam PICK. Jumlah tersebut adalah daripada 2,448 hospital dan klinik swasta yang telah berdaftar sebagai PBV. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Lebih 700 pegawai dan anggota polis kontijen Perlis akan bertugas sepanjang tempoh berkenaan. Ia bagi memperketatkan kawalan pergerakan rentas negeri serta penguatkuasaan undang-undang berkaitan SOP dan pencegahan jenayah. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, 3 sekatan jalan raya dilaksana melibatkan laluan Kanga, Alostar di Sanglang, sempadan Kedah Perlis di Jalan Kuala Perlis, Changlun dan sempadan Arau Kodiang. 3 lagi SJR Ops Benteng Sempadan Negara di Padang Besar melibatkan pegawai dan anggota agensi kawalan sempadan Malaysia AXEM. Dalam negeri itu kita akan buat SJR yang melibatkan untuk pencegahan jenayah lah. Sebab kadang-kadang dalam musim raya pun kita tak boleh just biar macam tu je. So kita akan membuat SJR dari segi pencegahan jenayah juga. Datuk Surina ditemui selepas menjadi tetamu di konti Radio Malaysia Perlis FM. Sambutan Hari Raya Aidilfitri ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disambut baik rakyat Kelantan. Rata-rata akur dengan pengumuman itu bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang semakin meningkat di negeri berkenaan. Orang ramai yang ditemui berkata sambutan Aidilfitri kali ini disambut secara sederhana bagi mematuhi saranan kerajaan untuk menjaga prosedur operasi standard SOP sambutan Hari Raya. Persiapan raya ni tak ada lah mana lah. Moga anak-anak tak nak balik. Lepas tu banyak perkara lah. Ada apa itulah ala kadar lah. Persiapan biasa lah. Kita tak boleh nak jalan mana dah. Gitu lah. Duduk rumah lah. Sederhana lah. Raya tetap raya, baju raya beli belakang dah. Tapi duduk rumah lah. Sementara itu, tinjauan RTM bersama pegawai dan anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kelantan ke Pasar Siti Khadijah Kota Baru mendapati harga barang basah seperti ayam, daging dan ikan masih terkawal. Harga biara tu biasa ya, serupa je ahli puasa dengan tidak puasa biasa je. Harga macam kembung, harga tidak puasa pun naik belah juga. Puasa pun naik belah juga saya jual. Harga air item pun serupa je lah. Tidak mahal lah ahli puasa. Ada naik ada turun lah kadang-kadang. Naik tu tak lebih sangat? Tak lebih sangat lah, biasa-biasa lah. Time waktu musim raya ni dia itu sikit lah. Dia payah sikit, barang ni payah sikit lah.
Di Negeri Sembilan, orang ramai yang ditemui rata-rata sudah menjangkakan situasi tersebut dan hanya membuat persiapan secara sederhana. Malah mereka turut menyokong tindakan kerajaan melaksana semula PKP memandangkan trend peningkatan kes yang semakin membimbangkan. Saya rasa tak ada masalah sangat sebab lagi satu, kita tahu keadaan sekarang ni agak, saya rasa kritikal jugalah. So, kalaulah kita balik tu boleh mendatangkan mudarat, better tak payah balik pun. So tak ada masalah sangat. Kalau macam mungkin orang kata sebab dah banyak beli persiapan semua, tapi kita kena lebih pentingkan kesihatan lah sebenarnya. Sederhana lah. Sebelum yang PKP yang baru ni ada dah persiapan sikit kan. Ingat budak-budak balik. Sekali bila dah apa ni, tak ada macam biasalah kadar untuk sebetul rumah lah kan. Anak-anak tak boleh balik. Sementara itu, aktiviti menziarah kubur yang sinonim dilakukan pada pagi Aidilfitri juga dilarang ketika PKP. Tinjauan di Tanah Perkuburan Islam Makam Haji Said Seremban mendapati orang ramai mengambil kesempatan menziarahi kubur hari ini. Akan ambil kesempatan datang hari ini dekat kubur ni untuk menziarah kubur-kubur ayah, mak dengan anak kan, saudara mara yang lain. Ikut perintah kawalan pergerakan dah dimulakan 12 hari bulan hingga 7 hari bulan Jun. Ya. Oleh itu kita sama-samalah untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 ni. Hari ini saya datang untuk ziarah kubur arwah ayah saya dekat sinilah. So kita ziarah sebelum untuk dilaksanakan PKP tu esok. So kita ziarah hari inilah. Pihak Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB melaksanakan prosedur operasi standard lebih ketat di semua kendaliannya menjelang Aidilfitri. Ke arah itu, 350 anggota polis bantuan ditugaskan bagi memastikan pengguna mematuhi SOP yang ditetapkan. Ketua Kawalan Operasi KTMB, Khair Johari Ishak berkata pihaknya akan melaksanakan pemantauan di pintu masuk dan juga platform bagi memastikan hanya individu yang mempunyai dokumen sah dibenarkan merentas negeri. Pemantauan yang kita buat di semua stesen, kita pastikan semua di pintu masuk di semua stesen. Apa yang kita laksanakan seperti mana di KL Sentral, kita telah pastikan bahawa semua pintu-pintu masuk ke stesen untuk menaiki train dilaksanakan mengikut apa yang kita buat seperti di KL Sentral, di mana aturan untuk penumpang menaiki train mestilah membawa dokumen-dokumen yang ataupun permit daripada PDRM untuk memberi kebenaran mereka merentas negeri. Beliau berkata demikian selepas melakukan sesi pemantauan pematuhan SOP penumpang di KL Sentral. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saksikan pengumuman tarikh Hari Raya Aidilfitri oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja dalam berita perdana pukul 8 malam ini. Terus amalkan SOP cegah COVID-19 menjelang musim perayaan ini. Saya Fazim, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.